hot dan juga fresh lah. Semuanya lah kalau boleh. Bagaimana rasanya? Silakan. Terima kasih Ustaz. Saya terkedu bila kata IKIM tu perlu bersinar lah, memang perlu bersinar. Terutama kepada orang-orang muda. Sebab kita sebenarnya tidak tahu berapa jumlah orang muda yang tengok TV, berapakah jumlah orang muda yang mendengar radio. Tetapi kajian yang dibuat oleh AC Nelson menunjukkan bahawa orang-orang muda ni suka mendengar radio di waktu malam. Jadi kalaulah media ini boleh memainkan peranan yang berkesan, saya rasa ramai orang muda yang boleh kita harap untuk masa depan. Sebelum itu saya nak kaitkan juga dengan isu media yang banyak menyiarkan cerita-cerita seram, cerita-cerita mistik. Apa jadi kepada orang muda kita? Dia jadi penakut. Itu yang jadi mandi tak tutup pintu bilik air tu. Secara perbandingan dengan cerita yang dibawakan oleh Ustaz Azan tu sangat berlainan. Terbuka juga pintu toilet tapi sebabnya lain dan memberi kesan yang berlainan. Jadi apa yang boleh kita buat pada waktu ini? Kita rasa banyak yang yakin, terutama penyiar-penyiar melihat semula kaedah yang berkesan bagaimana kita mendekati orang muda. Adakah dengan menyiarkan cerita-cerita mengikut apa yang dikehendaki oleh pasaran, apa yang orang hendak atau apakah yang Islam hendak? Jadi itu adalah dua perkara yang berbeza. Contohnya radio IKIM. Pada masa yang sama ni nak beriklankan radio IKIM. 70% ilmiah, 30% hiburan. Tetapi berapa orang yang hendak dengar radio IKIM? Melainkan orang tu hendakkan Islam. Tetapi ada juga saluran-saluran lain. Katakanlah kita kata if you can't beat them, you join them. Kalau ada saluran-saluran yang menyediakan hiburan-hiburan yang kita tidak hendak, kita terpaksa keluar dengan saluran kita sendiri. Contohnya TV Al-Hijrah ni, iklan untuk TV Al-Hijrah pula, untuk keluar rancangan-rancangan yang kita hendak, rancangan-rancangan Islam yang kita hendak tengok, rancangan-rancangan yang kita sendiri buat. Saya rasa dalam konteks itulah, kerana TV Al-Hijrah pun masih baru, saya ingat pendekatan kepada konten itu pun perlu dilihat secara serius oleh penyiar-penyiar dan mereka yang berminat dalam bidang penyiaran. Terima kasih kepada Prof di atas kupasan yang diberikan, dan mudah-mudahan mampu untuk menangani dan menjawab soalan yang diberikan tadi. Sebelum kita terus siaran dalam program Ehwal Islam, kita berehat seketika dan kita jumpa semula selepas ini. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang masih terus setia bersama dengan Forum Perdana Ehwal Islam bersiaran langsung dari Dewan Chancellor Universiti Teknologi Petronas Throne of Perak bersama dengan 3 barisan panelis kita yang telah pun sebelum ini mengupas pelbagai isu dan digarap daripada pelbagai aspek. Mudah-mudahan ada kebaikan yang dapat kita bawa dan kita kongsi bersama. Kita sampai kepada ruang untuk kita membuat rumusan daripada apa yang telah pun kita bincangkan bersama. Kalau boleh kita minta, dan saya dahulukan kepada panel kita yang pertama, Fadil Dr. Zahzan, minta buat ulasan, kupasan sedikit sebagai kesimpulan perbincangan kita. Silakan. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tino, kedua profesor yang bersama dan para penonton yang dimulai kat sekalian. Minta maaf kepada kamu yang Ustaz banyak gurau, cakap mempantas kerana nak kejar masa. Para penonton yang dimulai kat sekalian, wasiat yang paling penting sekali, yang tidak ada penting daripadanya, seperti yang Nabi SAW ajar kepada kita. Ya, Nabi ajar kepada kita, katakan kepada aku, Nabi SAW, satu perkataan yang mudah untuk aku. Aku dapat pegang dengannya, aku tak perlu pegang kepada yang lain. Nabi SAW ajar untuk mengatakan, Qul amantu billah summa istaqim. Kamu katakan kamu beriman
istiqamah lah tuan-tuan, istiqamah dalam kebaikan. Walaupun di sana manusia melakukan berbagai kemungkaran seperti yang Prof Datin sebutkan tadi, tapi kita kena tetapkan diri kita di atas prinsip walakin wati'u anfusakum an tuhsinu idza ahsanu wa an tuhsinu idza asa'u, dalam hadis sahih riwayat Tirmizi. Manusia dia berubah-ubah seperti lalang. Kemana angin tiup, di situ dia akan condong. Tapi kita orang Islam mesti ada kekuatan, mesti istiqamah atas kebaikan. Dan caranya tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, saudara-saudari, siswi bakal memimpin tampuk pada masa akan datang di berbagai-bagai jawatan, kita mesti nombor satu sekali tingkatkan ilmu kita. Kita hendaklah mempertingkatkan minat kita untuk membaca, sebagai contohnya mendekati alim ulama, pergi ke kuliah-kuliah ilmu. Sebagai contoh, saya nak tunjuk kepada kamu satu buku hadis yang menarik, hadis 40. Hadis 40 ni kalau kita lihat, kita hafal, cuba hafal. Hadis ini kelebihannya bila kita lihat dalam buku seperti ini, ditunjukkan hadis dan kemudian apa plan of action yang boleh kita lakukan terhadap tuntutan 40 hadis yang disebut dalam setengah hadis. Siapa yang menghafalnya, maka dia akan masuk syurga. Ini Imam Nawawi kumpulkan hadis 40. Kita lihat pada gambar, kita tahu mana kita nak mengamalkan prinsip hadis tersebut. Plan of action. Nombor 2, raja-raja yang dimiliki pasal sekalian, siswi-siswi, hendaklah kamu banyak berhubung, berjumpa dengan orang saleh. Mujalah satu salihin. Dalam hadis mengatakan, seumpama kamu duduk dengan orang saleh ini seperti kamu duduk dengan seorang yang memiliki wangian, haruman. Kamu akan dapat haruman tersebut. Pilih kawan yang baik. Di mana-mana ada orang jahat, betul, tapi kamu kena pilih orang yang baik. Dan yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah. Sebagai contohnya doa yang Nabi ajar, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa Nabi ajar kepada Muaz, ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, bersyukur padamu dan memperbaiki amal salehku sentiasa kepadamu. Mudah-mudahan 3 wasiat didapat amalkan. Inilah kulasah kepada bagaimana kita nak belajar rahmat yang dikhususkan dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Dr. Zahzan. Cukup cantik ilmu yang disusuli dengan tindakan yang bertatahkan perancangan, bermatlamatkan jangka masa hadapan, insya-Allah. Silakan kepada Prof Datin Paduka Dr. Zaliha untuk tambahan rumusan. Saya nak memantapkan lagi lah wasiat yang ditinggalkan oleh Dr. Zahzan, itu tentang keunggulan ilmu itu dengan menutup dengan sebuah kisah, Ustaz. Kisahnya di bumi Syria. Ini bumi Syria. Seorang ulama daripada Turki, saya rasa pada zaman Syekh Nursi, dia hendak menziarahi Syria. Dan ramailah ulama-ulama di Syria ni dapat tahu yang dia akan melawat Damsyik pada waktu itu. Dan dia dijemputlah untuk memberi khutbah. Tapi dia menolak. Jemput 2-3 kali pun asyik menolak saja. Kemudian akhirnya apabila telah dipujuk-pujuk, akhirnya dia berkhutbah. Dan dia mengatakan begini. Ini nak cerita tentang keunggulan ilmu. Dia kata, di hadapan beribu ulama Arab, dia kata, wahai saudaraku yang berbangsa Arab. Macam UTP ni tak adalah ramai bangsa Melayu kan. Dia kata, ilmu saya dengan ilmu yang di hadapan tuan-tuan ni mungkin kurang dari. Kerana dia berbicara di hadapan ulama-ulama besar di Syria. Apa yang saya ingin kongsi pada hari ini ibarat seorang anak kecil yang bangun pada waktu pagi seolah-olah untuk pergi ke sekolah, mengajak bapa dia dulu, kemudian pergi sekolah, pulang daripada sekolah tu bercerita dengan bapanya apa yang telah dipelajari pada hari itu. Itulah ibaratnya. Maknanya dalam dia seorang ulama besar tu, kerana sifat rendah dirinya menganggap orang lain itu lebih banyak ilmu daripadanya, dan kerana itulah menjadi penyebab seseorang itu sentiasa menambah ilmu yang sedia ada, kerana ilmu yang ada itu tidak pernah akan cukup. Dan saya pun dimaklumkan, biar tamak dengan ilmu tak apa, kerana ketamakan itu akan membawa kebaikan. Mungkin inilah salah satu pengecualian untuk ketamakan. Saya ingat, wallahu a'lam. Terima kasih kepada Prof. Rumusan daripada Dr. Fakruddin pula, kalau dapat sebut Jordan pun bagus juga. Tempat saya dengan Ustaz Zahzan belajar dulu. Silakan Prof. Terima kasih. Rasulullah SAW sebenarnya menghendakkan yang terbaik untuk umat dan telah memberikan contoh yang terbaik. Untuk mencapai apa yang dinamakan sebagai ideal Islam,
satu cara hidup yang komprehensif dan sempurna. Dan kita harus sedar bahawa ianya menjadi satu tanggungjawab untuk kita semuanya supaya tercapainya adil Islam ini, supaya amalan fardi, amalan individu tu, hinggalah urusan pentadbiran masyarakat dan negara menepati kehendak Allah dan Rasul. Yang dengan sebab demikianlah memungkinkan kita mencapai apa yang dinamakan Baghdadun Thayyibun wa Rabbun Ghafur, negara yang baik, yang cukup hebat, yang mendapat ampunan Allah. Dan rahmat Allah inilah yang kita idam-idamkan dan perlu terus menerus bekerja kita ni ke arah mencapainya. Lagi berusaha menyeru dan membimbing manusia ke jalan Allah, di samping mencontohi Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada Prof. Kita mengucapkan dan terima kasih kepada ketiga-tiga barisan ahli panel kita yang telah memberikan pelbagai input dan mudah-mudahan ianya menjadi pengajaran, bahkan juga memudahkan kita untuk melakukan perancangan untuk masa hadapan. Benarlah, dan kita percaya bahawa setiap nilai yang baik itu sentiasa dan perlu untuk dikomunikasikan. Kita pegang firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Segala apa yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu kita sandarkan pada kelemahan diri kita sendiri. Jangan sandarkan pada kenangan saja, sandarkan juga pada kelemahan diri kita sendiri. Bagi pihak penerbit Forum Perdana Ehwal Islam dan seluruh kru, saya Muhammad Arifin bin Johari mengundur diri, dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dalam siaran Forum Perdana Ehwal Islam akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sama-samalah kita untuk mengalunkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijemput dari pohon, hadirin untuk berdiri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fahtafat minhu al-budur, mislahu istikma ra'ayna qattu ya wajha as-sururi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurul fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu